Anda lihat diri anda pada cermin. Anda perasan ada kesan bintik-bintik pada permukaan mata anda. Pejam celik, ia masih di situ. Jadi anda yakin ia bukan imajinasi anda. Panik, anda keluar rumah untuk minta pertolongan. Anda tinggal di kawasan kampung yang agak malap, kurang diterangi dengan lampu. Namun, pada malam ini, meskipun bulan penuh, anda perasan malam ini lebih gelap dari biasa. Ibarat anda pejam mata, meskipun anda luas celik. Ketakutan, anda menangis. Namun, tiada air mata yang mengalir. Mata anda kering, malah rasa terbakar. Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini. Dan apa yang saya cerita tadi bukanlah satu cerita hantu, tetapi perkara benar yang boleh berlaku anda kata anda mempunyai xerophthalmia. Dalam bahasa Yunani, xeros bermaksud kering, ophthalmos bermaksud mata. Jadi xerophthalmia bermaksud mata kering ataupun keadaan di mana mata anda gagal untuk menghasilkan air mata. Air mata bukan sahaja penting ketika anda menonton drama Korea, ia sangat penting untuk sentiasa memastikan mata kita lembap serta membekalkan mata dengan nutrien. Lazimnya, sel-sel dalam badan kita memerlukan saluran darah untuk dibekalkan dengan nutrien. Tetapi pada permukaan mata kita tiada saluran darah, oleh itu air mata berfungsi untuk membekalkan nutrien kepada sel-sel di permukaan mata. Jadi anda boleh nampak betapa pentingnya air mata ini untuk fungsi kesihatan mata. Oleh itu apabila anda mengalami xerophthalmia di mana mata anda gagal untuk menghasilkan air mata, ia boleh menyebabkan simptom-simptom seperti night blindness ataupun buta pada waktu malam, conjunctival xerosis ataupun mata kering, Botox spot, bintik-bintik pada permukaan mata, mata gatal, pedih dan kemerahan serta parut pada permukaan mata. Xerophthalmia boleh berlaku disebabkan oleh kekurangan vitamin A, namun mungkin ini tidak boleh dibayangkan di Malaysia di mana penyakit kita disebabkan oleh pemakanan yang berlebihan, bukannya nutrisi yang tidak cukup. Malahan mungkin anda tidak sedar anda ada letak vitamin A dalam bentuk retinoid di muka anda. Namun tidak semua negara bertuah seperti kita. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengklasifikasikan kekurangan vitamin A sebagai masalah kesihatan awam. Pada tahun 2013 ia menjejaskan kira-kira 1/3 daripada kanak-kanak berumur 6 hingga 59 bulan dengan kadar tertinggi di Sub-Sahara Afrika dan juga Asia Selatan. Pada abad ke-18 dan 19, isu ini lebih meluas dan merisaukan. Pada tahun 1982, Yayasan Rockefeller telah memulakan inisiatif penyelidikan pembangunan Golden Rice ataupun beras emas bertujuan untuk merawat kekurangan vitamin A pada peringkat global, terutamanya di negara yang terkesan dengan teruk. 8 tahun kemudian, beras emas pertama berjaya dihasilkan apabila jin daripada bunga daffodil dan juga jin daripada bakteria tanah Erwinia uridophora telah berjaya dimasukkan ke dalam jin padi dan beras emas telah dihasilkan. Padi ini mampu menghasilkan beras dengan kandungan beta-karotin dan apabila kita menghadam beta-karotin, badan kita akan metabolisme ia kepada vitamin A. Kehadiran beta-karotin dalam endosperm beras ini juga memberikan sifatnya yang berwarna kuning. Ini barulah beras emas yang pertama. Kajian tetap diteruskan untuk menghasilkan beras dengan kandungan beta-karotin yang lebih tinggi. Contohnya pada tahun 2005, Golden Rice 2 telah berjaya dihasilkan dengan kandungan 23 kali ganda lebih tinggi beta-karotin. Mungkin anda tertanya kenapa? Kenapa perlu menghasilkan tanaman biofortifikasi GMO beras emas ini? Cuba anda bayangkan di negara-negara membangun di mana kekurangan vitamin A ini berlaku dan makanan uji mereka adalah nasi. Alangkah indahnya kalau nasi yang mereka makan itu mempunyai nutrisi yang lebih. Tanam seperti padi biasa, namun beras yang dihasilkan mengandungi zat yang lebih, terutamanya zat yang merawat kekurangan vitamin A. Tapi bila saya sebut GMO, mungkin ada yang terangkat kening, meremang bulu roma dan tekanan darah naik. Genetically modified organism ataupun organisma yang telah diubah suai secara genetik ni telah lama menjadi satu isu perdebatan antara anti-GMO dan juga pro-GMO. Beras emas ini tidak terkecuali meskipun tujuannya yang bagus. Jadi apa yang dikatakan oleh pihak yang bertentangan dengan projek beras emas ini? Pertama sekali, terdapat kaedah lain yang mampu merawat kekurangan vitamin A yang tidak melibatkan tanaman GMO dan juga lebih murah. Sebagai contoh, UNICEF melaksanakan program suplementasi vitamin A yang meningkatkan kadar kelangsungan hidup sebanyak 12 hingga 24% dengan kos hanya beberapa sen. Selain itu, beras emas hanya menumpukan terhadap masalah kekurangan vitamin A. Penanaman beras emas tidak dapat menangani isu berkenaan dengan masalah sosioekonomi dan budaya tempatan. Dan yang paling penting, jumlah beta-karotin yang terkandung dalam beras emas ini sangat sedikit dan tidak cukup untuk merawat kekurangan vitamin A.
Jumlah beras emas yang diperlukan terlalu banyak bagi apa yang boleh ditanam di negara pembangun tersebut. Selain itu, kadar beta-karotin yang terkandung akan makin berkurangan setelah ia dituai, dimasak dan akhirnya apabila anda makan, mungkin hanya mengandungi segelintir beta-karotin daripada nilai asalnya. Akhir sekali, beras emas ini dihasilkan oleh syarikat biotech yang besar. Jadi, ada yang risau mungkin mengandungi agenda tersembunyi, agenda Illuminati dan mungkin para petani perlu membayar dengan darah untuk mendapat benih beras emas ini. Okey, jadi apa yang dikatakan oleh pihak yang menyokong projek beras emas ini pula? Pertama sekali, beras emas ini bukanlah salah satunya kaedah untuk membasmi kekurangan vitamin A. Program beras emas yang dilaksanakan selari dengan program pencegahan lain seperti program suplementasi UNICEF akan meningkatkan lagi keberkesanannya. Selain itu, tidak rugi untuk kita menambah nutrisi makanan ruji yang memang telah ditanam oleh petani. Jadi ini adalah pendekatan yang sustainable ataupun boleh berterusan. Niat asal beras emas ini dihasilkan adalah untuk tujuan kebajikan dan syarikat-syarikat besar biotech ini menegaskan prinsip dan integriti mereka. Petani yang mempunyai pendapatan kurang $10,000 ataupun RM42,000 Malaysia boleh mendapatkan benih beras emas ini tanpa membayar royalti dan mereka boleh menggunakan benih beras emas tersebut secara berterusan. Ini juga mungkin sebabnya kenapa anda tidak lihat beras emas ini dijual di Maidin, sebab tujuan asalnya adalah untuk membantu petani dan masyarakat sekitarnya, bukan untuk dikomersialkan. Kajian terhadap tanaman biofortifikasi demi kesihatan masyarakat sedunia ini masih lagi diteruskan. Pada tahun 2016, 107 penerima anugerah Nobel menandatangani surat mendesak Greenpeace dan penyokongnya untuk berhenti kempen anti-GMO dan beras emas. Perbalahan antara pihak yang menentang dan menyokong penggunaan beras emas ini masih lagi diteruskan. Edwin Parolumen, seorang petani di Filipina, dalam satu temu ramah berpendirian menyokong penggunaan beras emas ini. Ini apa yang beliau cakap. Seperti petani di mana-mana negara, kami impikan memberi makanan yang berkhasiat kepada keluarga, komuniti dan negara. Okey, itu saja video kali ini tentang beras emas. Tak kisahlah anda anti ataupun pro GMO, paling penting anda berpendirian berdasarkan informasi yang betul, berdasarkan fakta dan juga kajian. Kalau anda mendapati video ini menarik, saya sangat hargai kalau anda tekan like dan juga share kepada rakan-rakan anda. Okey, subscribe supaya anda tidak terlepas konten informatif seperti ini tentang kesihatan, pemakanan, senaman, diet, nak kurus, exercise dan lain-lain. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.